apa yang dalam pasaran, kita lihat kepada technical direct lah ya. Saya nak kongsikan kepada anda. Ini apa yang saya sebut sebentar tadi bersama dengan Zatul mengenai pergerakan dekat pulangan ya, yield ya, untuk US 10 years ya. Jadi kalau kita nampak dalam last bidaan dia, value dia adalah sekitar 1.157. Itu last bidaan dia, tak silap saya, pada 2 minggu lepas ya, dia punya last bidaan ya. Wassalam Wimun. Jadi itu menjadi satu reference point lah kepada pasaran, dan pada waktu ini pulangan kepada bond tu lebih tinggi ya, dan dia hampir mencapai equal leg ya. Ingat tarikh-tarikh ni bulan Mac dan meningkat balik, turun balik, dan dia dijangka akan mencapai satu kawasan zone resistant ya, bermula daripada 1.413 sehinggalah 1.975. Kenapa ini signifikan ya? Bergantung kepada apa pergerakan. Kalau kita lihat secara besarnya, untuk bond yield ni, dia mempunyai pergerakan ke bawah. Dia mempunyai pergerakan ke bawah. Kalau kita lihat lebih besar lagi, ini adalah mempunyai pergerakan ke bawah. Okey. Jadi apa dia, if this level sekiranya dia melakukan pergerakan ini dan jatuh, itu mempunyai satu yang agak signifikan. Either ini ataupun dia meneruskan pergerakan ke atas dan meneruskan pergerakan ini ya. If dia buat pergerakan yang seperti yang saya letak sebagai hijau kat sini, okay, if dia buat pergerakan seperti yang kita nampak yang hijau ni ya, ini boleh berlaku sekiranya kita ada ekonomi yang lebih positif, sekiranya kita ada inflasi dalam pasaran. Inflasi diikuti oleh GDP ya, ataupun pertumbuhan ekonomi yang positif ya. Yang hijau akan berlaku sekiranya kita ada pertumbuhan ekonomi positif, inflasi juga meningkat ya. Itu boleh menyebabkan path untuk yang hijau ni ya. Sebaliknya, sekiranya kita ada pergerakan inflasi meningkat, pada masa yang sama kita tak ada pertumbuhan ekonomi yang positif, kita mungkin akan tengok maksudnya pertumbuhan ekonomi lebih perlahan, dan kita mungkin akan melihat yang merah ni ya. So interesting sebab dia menghampiri kawasan resistant, dan apa impact dia? Pertama, saya tak jangka pasal pada waktu dia sampai dekat sini nanti, that is the time untuk pergerakan dekat pasaran saham, terutamanya US stock ni ya, US 500 akan mencapai kawasan support dekat sini. Boleh Wimun ya? Pergerakan ini sampai dekat resistance, if it does this and then dia sideways daripada situ, that is bila US 500 ni mencapai kawasan support dekat sini. Okey, itu adalah sama dengan US 500, dan US 500 akan kembali mengukuh. Ini akan lebih kurang sideways. Dia tak adalah lemah, ini adalah akan lebih sideways ya. Itu adalah untuk pergerakan dekat pasaran saham. Satu lagi adalah kepada Dow Jones. Benda yang sama, apabila US 10 years tadi mencapai kawasan resisten dia, dan ini akan mencapai kawasan dekat sini. Okey, sekiranya US 10 years ni sampai kat sini dan melakukan yang hijau ni, pada awalnya kita akan dapati untuk di pasaran saham ini akan melakukan deeper correction. Ini akan buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Akan melakukan deeper correction sebelum dia naik. Okey. Tengok US 10 years tu, if dia terus naik ke atas, itu boleh menyebabkan aliran keluar ya, pelaburan daripada pasaran
saham kepada pasaran bond. Orang mula membeli bond balik sebab pulangan dia meningkat. Dan sekiranya dibuat yang hijau, yang hijau ni juga, sekiranya dibuat yang hijau ni juga, itu boleh menyebabkan gold jatuh teruk. Itu boleh menyebabkan gold jatuh sebab pegangan gold tak ada pulangan daripada sudut yield dan orang nampak instead of simpan gold yang selamat, lebih baik simpan bond yang harga dia tak berubah tetapi orang akan tapi dia ada pulangan daripada sudut yield, daripada sudut ni faedah. Jadi sekiranya dia terus buat yang hijau, gold dekat sini akan terplay out jauh, akan terus jatuh teruk daripada tempat sekarang. Tapi kalau dia buat cuma yang merah tadi, ini akan berlaku. Sekiranya dia buat yang merah, cuma ini yang akan berlaku. Gold saya lihat dia lebih sideways untuk melengkapkan pergerakan ke bawah. Untuk melengkapkan pergerakan ke bawah daripada 8 Ogos ni, daripada 6-8 Ogos ke bawah equal leg dia. Okay, so depending kepada US 10 years nanti, ini adalah satu instrumen yang penting. Apa yang berlaku pada sesi US sebab dia lebih aktif pada sesi US malam nanti pada pukul 10.30. Kita tengok kalau dia burst naik dan sampai dekat 1.413, kita tengok apa yang dia buat. Kalau dia cuma sideways tak ke mana, then gold seperti yang kita tandakan kalau dia tiba-tiba pecut naik ke atas, then itu boleh menyebabkan US dollar kuat. Perbezaan pulangan pelaburan, pegangan aset tetap di US lebih tinggi daripada Europe, lebih tinggi daripada UK, lebih tinggi daripada lain. Orang pelabur akan memilih untuk melaburkan US dan itu menyebabkan permintaan kepada mata wang US dollar meningkat. But at the moment I don't see that. At the moment sebabnya ni antara sebab dia. Kalau kita lihat kepada jangkaan untuk ekonomi US ni, sekejap, mana dia? GDP now. Sekejap, mana pergi dia? Jangkaan untuk ekonomi US tu tak adalah dia pecut. Dia naik tapi tak pecut. Dan untuk kuarter pertama dijangkakan naik 9.5. 9.5. But tak adalah pecut. Tapi ingat 9.5 ni tinggi tau. Termasuk China, semua orang. Kita payah nak kata China as a country sebab dia ada individu, dia ada company, dia ada dana dia. Sebab kalau kita lihat satu dunia ni, aset yang dilihat sebagai pelaburan selamat adalah US Treasuries. Safe haven punya instrumen. Selain daripada gold, kita ada US Treasuries yang tak ada default. Lain-lain country maybe ada default, tak bayar balik bila bond dia matang, tapi US Treasuries tak ada lagi. Itu adalah dilihat sebagai pelaburan selamat lah. Boleh? Okay, so itu dia. Lihat kepada US 10 years pada malam ini. That will be very significant. Apa movement dia. Kalau ini naik, anda akan dapati Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar lemah dahulu against USD, tetapi lepas tu dia akan naik. Sebab kadar faedah naik, kita akan ada mata wang high beta, mata wang dengan pulangan yang tinggi, Australia dollar, New Zealand dollar, untuk commodity dollars akan melonjak. Tu yang nampak Euro AUD kan jatuh, tu sebab dia. Euro NZD, tu sebab dia. Okey, balik kepada cerita ni tadi. So lihat pada malam ni, that can be the timing untuk US punya indices untuk melonjak ke atas. Apa pun kita ada set up dekat sini. I'm looking at untuk long level dia ikut XM punya ni ada dekat market outlook. US 500 pun sama, the same thing.
Yang saya tak berapa gemar pada waktu ni sebenarnya kepada DEX ni, sebab DEX ni melihat kepada struktur semasa, I have to tukar dia kepada, because of this move, saya kena letakkan dia sebagai 5 wave. Jadi maksudnya dekat sini akan jadi flat. But there is a setup there lah. Ini adalah regular flat. Ini adalah lebih daripada 85.4. Lebih daripada 85.4. Dan kalau kita lihat kepada RSI dia dekat B dia, dekat B ni, dekat B ni, dia tak membatalkan divergence. Bukannya dekat ni, B ni, B yang N ni, hujung ni, sini. B dia habis kat sini RSI dia kan. Dia tidak membatalkan RSI untuk 5 ni. Ni adalah RSI 5. Jadi ini adalah satu flat. Jangan tengok yang belakang dia, tengok yang B dia. Okay. Macam kita tengok bank lah, bank, public bank bagi tinggi, pelabur pergi beli fixed deposit dekat public bank, tempat lain, tu dia. Okey, ini dia. Ini adalah menunjukkan ini adalah satu flat. Dia tak langgar hukum flat lah. Okey, so apa pun saya akan letak, saya pilih salah satu daripada 3 tu. Kalau anda ada 3 macam ni kan, kalau saya ada tiga peluang macam ni, saya letak ketiga-tiga entry. Mana-mana entry yang trigger, saya akan cancel yang 2. Faham tak? Saya letak limit order. Saya letak limit order ketiga-tiga ni. Okey, mana yang trigger, saya cancel 2. Faham? Entry 1 je. Mana-mana yang trigger dahulu, saya terus batalkan yang 2 lagi. Okey. Kalau tak anda trade benda sama. 3-3 sama kan pergerakan dia kan? 3-3 sama. Germany, US US 500 ni sama pergerakan dia dengan US 500 ni. Jadi maksudnya macam anda letak 3 entry. Jadi letakkan 3-3 tu limit order, mana yang trigger cancel kan. Ataupun kalau nak entry 3-3 boleh. Kalau anda nak letak $30, anda bagilah $10. Itu je. Tengok divergence sahaja, Mirul. Yang tinggi tu abaikan. Tengok kat mana hujung dia. Macam yang macam yang kita tunjukkan yang untuk zigzag tadi. Tengok tu. Okey. Ini adalah untuk US 300. So, untuk Nikkei ada, tapi saya tak gemar untuk Nikkei ni sebab kalau anda tengok Nikkei punya overall structure, dia dah complete bounce daripada March, sekali lagi March 2020, bounce September, dia dah complete equal leg. Disebabkan indeks-indeks lain tak lagi melengkapkan bounce berkenaan, belum lengkap lagi ke atas. US 30 tak lengkap lagi ke atas lagi. Germany ni tak lengkap lagi ke atas lagi, jauh lagi ni. Jauh lagi ke atas. Jadi kita jangkakan untuk Nikkei ni dia tak ke bawah. Dia akan lebih kalau dia jatuh pun dia akan naik lagi. So yang lain-lain belum lengkap. Belum masanya untuk dia melakukan penurunan besar. Maksudnya daripada sini, daripada March punya ni, kita masih ada ongoing. Maksud saya macam ni. Ini masih ongoing. Dia belum lagi dia belum masanya untuk dia buat 1, 2, 3. Faham? Dia masih belum masanya untuk dia buat correction yang besar. Belum masanya untuk dia buat ini. At least satu lagi ke atas. Satu structure lagi ke atas. Biarpun JP 225 ni dah sampai equal leg, disebabkan indeks-indeks lain belum, jadi kita jangkakan ini akan extend. Okey, extension sini yang penting. Kalau dia lebih daripada 1618, then kita akan ada indeks dinamik dalam struktur itu. Maksudnya indeks akan lebih kuat, yen pair akan naik,
Dollar pair akan ikut pergerakan yen pair tetapi dengan momentum yang lebih rendah. Sekiranya itu berlaku. Ya. Ada tengok kalau yang hijau ni kita akan ada index dynamic. Kalau yang orange ni kita akan dalam fixed dynamic. Kawan dia belum sampai lagi. Dia dah sampai, dia kena tunggulah, dia belum jatuh. Okey, so disebabkan ini, okey, jadi untuk indeks, ada soalan untuk indeks? Nampak jelas? Ada soalan untuk indeks? So ini tadi berkenaan dengan US 10 years. Bila timing dia adalah US 10 years. Kita jangkakan satu lagi pergerakan ke bawah. US 10 years masih ke atas, itu menyebabkan kebimbangan pasaran mengenai kos pelaburan, dan itu dan dia nak sampai, the moment dia sampai resistance, inilah masanya saham akan melonjak balik. Okey, ada soalan untuk indeks? Clear? So kalau kita masih jangkakan indeks ke atas, now kita pun menjangkakan untuk USD JPY contohnya adalah ke atas, masih lagi bergerak ke atas. Okey, kita ada USD JPY yang membuat correction daripada 6 hari bulan 1. Dan ini adalah the whole thing daripada March. Ini disebabkan oleh kelemahan US dollar. Ingat, bila kita menyebut mengenai indeks dynamic, negatif yen dynamic, indeks dynamic, kita ada indeks yang kuat, yen yang lemah, yen pair atas bersama dengan indeks, dollar sideways, dollar pair sideways. Soalan saya, dekat sini, ada tak anda nampak yen lemah? Tak ada kan? Ni tak menggambarkan yen lemah kan? Ini tak menggambarkan yen lemah, betul tak? Belum ada yen lemah kan? Maksudnya kita belum ada indeks dinamik tau. Kalau kita lihat, maksud saya adalah yang ini, gambaran besar dia, kita belum masuk wave 3. Kita baru saja ada wave 1. Faham? Dekat sini kita akan ada ini, kita akan ada indices dynamic, then yen dynamic, dan barulah kita masuk index dynamic. Belum. Sebab USD JPY ni masih dalam struktur ke bawah. Cerita dia dah sampai equal leg daripada high March against June punya high, dan dia dah sampai equal leg dan dia bounce dekat situ. Soalan dia, adakah yang dekat, saya ambil ni, adakah yang sini dia akan extend atau tak? Adakah dia akan pecut lagi ke atas atau tak? Kalau ini pecut ke atas, itu wave 3. Kalau ini pecut ke atas dan dia RSI kita pada waktu ni tak, dah tengok RSI dia, ni dalam divergence. Kalau anytime ini pecut ke atas dan ini break out, membuat high, dan 3 kita akan extend. Tahu tak makna dia? Kalau 3 kita extend, ini adalah sekali lagi pada March. Kalau itu berlaku, dan pada waktu itu USD JPY ni, akan break, akan lebih akan membuat high lagi kat sini, akan membuat yang hijau ni. Dan mungkin dia akan lebih tinggi lagi, dan itu adalah seluruhnya 1, 2. Faham? Dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan ada correction lebih besar lagi. Jadi ini akan jadi zigzag. Faham? Okey, balik kepada ni. USD JPY at the moment, disebabkan kita menjangka fixed dynamic wave 5, ini akan ke atas
Tapi bukannya dolar punya kekuatan. Ini lebih disebabkan oleh, kalau kita lihat pergerakan dolar, kita tak dapat kata dolar kuat. Sebab dolar sedang buat benda ni. Tak dapat. Kalau sini, kalau kita ada breakout, kalau macam ni, 1, 2, bagi mereka yang trade dekat M5, anda akan ada equilibrium, anda akan ada incomplete sequence. Faham tak kat sini? Anda boleh short daripada sini. Bagi mereka yang trade M5, M15, M1, sini anda boleh short. Dolar lemah. Anda ada setup ini kalau dia breakout satu. Kalau dia tak breakout satu, jangan. Jangan. Okey. Dolar apa pun, dolar ke bawah. Dolar ke bawah. Dia tak ada bukti yang menunjukkan dolar ke atas. Tak ada. Tak ada. So, bermaknanya USD JPY yang bergerak ke atas semasa ni, ini bukannya dolar kuat. Ini adalah yen yang lemah. Yen yang yen lebih lemah daripada dolar. Itu je. Sebab itu USD JPY kita ada ke arah atas. Okay, I won't be surprised kalau ini terangkit kat sini, lepas tu dia jatuh. Apa pun anda tak trade yang ini, tak ada lower low. Ini tak ada lower low. Yang setup yang kita ada, ini pun tak ada. Kalau anda dah enter USD Euro JPY daripada sini hari tu, yang ini, Euro JPY daripada yang ini, kalau anda dah enter, anda biarkan entry anda. Ini masih ke atas. Ini masih jauh ke atas ni. Okey. Kalau anda enter kat sini hari tu, anda pegang. Tak buat apa. Okey. Tak ada. Ini tak ada high. Ini tak ada setup. Yap. Sebenarnya dia lebih sideways pada waktu ni. Okey. GBP JPY ada high. Kalau kita lihat kepada the whole structure, GBP JPY. Ni GBP JPY. Okey. Kita ada, nampak tak? Kita ada incomplete sequence ke atas. Tapi dia tak sampai. Okey. Apa sifat trend bila dia menghampiri satu resistance? Anda biasa tak nampak bila chart kan? Bila dia ni, dia naik. Bila dia nak ni, dia punya candle makin pendek. Kan? Itu jangkaan kita dekat kawasan sini. Maksudnya GBP JPY akan lebih, momentum dia lebih rendah. Kalau saya masukkan something, saya masukkan volume. Kalau kita masukkan volume, anda akan dapati ke arah ni, ke arah resistance kat sini, volume dia akan lebih rendah. Volume dia akan semakin menurun. Kalau anda nampak volume dia naik, makin sini, makin panjang, ini akan breakout. Faham? Okey. Kalau anda nampak volume dia makin rendah, seperti yang kita tengok sekarang, volume dia semakin rendah sekarang. Dia punya lekuk pun tak ada acceleration. Kalau itu berlaku, then kita akan nampak divergence. Itulah divergence. Dan GBP will be weaker daripada yang lain. Belum masa ni. Masa ni GBP masih kuat. Masa ni jangan nak mengada, nak sell dia dulu. Jangan buat hal. Belum masanya. Okey. Simple lah, makin dia naik, makin ramai orang beli. Makin naik lah harga dia. Kalau dia makin naik, makin sikit orang beli, lama-lama harga dia makin turun. Benda tu lah sama je. Okey. Jadi ini dah menghampiri. Okey. Tapi dia masih ada setup. Selagi di bawah ni, 3 wave yang clear, kita cari untuk long, GBP JPY. So, GBP JPY, dia ada incomplete sequence yang besar. Kalau mereka yang intraday, saya I don't really like structure semasa.
sebabnya dia dah agak over ni, overstretch. I would rather trade instead of DJ, I would rather trade untuk YenPay adalah kepada AUD JPY dekat sini nanti. This one. AUD JPY. Kita pun ada structure incomplete ke atas AUD JPY. Di mana AUD JPY dia break dia punya, nampak tak? Dia punya kenaikan ni. Dan kalau kita lihat level dia jauh lagi. Faham tak? DJ nanti sampai resistant. AUD JPY belum sampai resistant. DJ akan sideways macam Nikkei tadi. Jadi AUD JPY akan accelerate lebih tinggi daripada GBP JPY. Benda logik je. Okey. Dan selain daripada tu, dia pun okey, kalau kita lihat kepada, lepas ni kita tengok GBP US dollar, AUD US dollar. Jadi cerita dia ini jauh lagi. Ini adalah satu AUD JPY untuk 3 wave pullback, kita akan cari long dalam sistem 3711. Apa lagi ni? CAD JPY, ni satu lagi. NZD JPY pun ada. Ni pun sama. Ini pun sama. Sini nanti kita akan cari long. Tunggu 3 wave. Macam mana kita tahu dia buat B? Ni. Anda tengok yang ni, dia buat macam ni. Anda tarik trend line, sambung je. Tarik daripada kemuncak 1 tu kan. Kemuncak 1 ni kan. Anda sambung je. Kalau dia buat macam ni, tiba-tiba dia buat atas macam ni, tak break atas ni, dia turun balik, break A, dia bergerak macam ni. Ini bergerak macam ni. Dan break A, waktu tu anda tarik Fibo. Ini mungkin berlaku, saya tak sempat nak letakkan dalam Outlook kalau ini berlaku. Anda tarik Fibo, anda tunggu peluang dekat 100, stop loss bawah 1618, TP kira daripada 2, 1, kat, lepas tu kat entry. Okay, that will be the entry. By now semua dah faham ini kan. Okay, risk reward dia lebih daripada 3. Okay. Ni kalau saya tengah malam saya tak sempat nak bagi tau. Saya akan letakkan alert, dia bunyi alert, saya nak tengok macam mana nak letak. Kan? Anda tengok dekat ni nanti Faham? Apa yang kita sedang tunggu untuk CAD JPY dan AUD JPY letakkan alert. Ni dah naik, ni tengah buat B. Okay, letak alert dah. Biar dia buat kerja dia. Tak payah tengok-tengok. Sampailah alert, bila alert ada bunyi baru anda tengok yang tadi tu. Faham tak? Baru anda tengok yang tadi tu. Dah ada B ke tak? Lepas tu kalau ada B, baru anda tarik Fibo. Tak payah jeling 5 minit tengok ada entry ke tak. Tak payah. Letak alert je. Kalau anda tak ada trading view, anda boleh buat dekat investing.com. Tak ada investing.com, anda boleh guna ni. EA alert. Ni. EA alert. Ni nama ni, saya pun tak ingat lah. Apa nama dia? Ataupun gunakan MT4 punya alert lah. Price alert dekat MT4. Okey, ini adalah untuk CAD JPY. We are waiting at 2. Ada soalan untuk YenPay? NZD JPY. NZD JPY pun sama. Ni jauh lagi Ni jauh lagi. Tapi ingat, antara NZD JPY dan AUD JPY, NZD JPY nak sampai resistant tau. AUD JPY jauh. Sebab itu, kalau kita tengok AUD NZD, dia dah mula melangkau ke atas. Ini nampak 5 wave kan? Ini dah nampak 5 wave. Ini nampak tak? Ini adalah 5 wave. Nampak macam 5 wave.
Tak kisah dari mana anda ambil. Ini 1, 2, 3. Dan kalau ini breakout atas, dan tak complete, kalau dia buat ni, ini jadi 1, 2 dan seterusnya. AUD JPY mungkin akan mula meneruskan this move daripada sini. Daripada sini punya low. Okey. Okey, balik kepada yen pair. Ada soalan untuk yen pair? Ini soalan untuk yen pair? Boleh NZD JPY, NZD JPY ke atas. Saya tak ada chart dia sebab saya tak updatekan dia. Saya tengok dulu. Saya tak updatekan dia. NZD. So dia sama dengan AUD JPY. Tak jauh. I don't know whether saya update. Tak update. Sama lah. This will be your 1 dan seterusnya, itu your 2. Ada incomplete sequence ke atas NZD JPY ni. Ada incomplete sequence ke atas. Bukan, don't short it. Don't short it. Okey, kalau tak ada soalan untuk yen pair dan indeks, kita masuk kepada dolar. Dolar nampaknya kita dah habis wave 2. Ini adalah area equilibrium. Ini adalah area equilibrium. Yap, slowly. As economy is that one, we are looking at AUD lebih kuat daripada New Zealand dollar pada waktu ni. Okey. Sebab apa? Sebab apa Wimun? Tengok Okey, ni dollar index. Okey, tengok Tengok structure AUD. Tengok structure AUD US dollar. Ni structure AUD US dollar. AUD US dollar, dia break yang structure besar. Ni structure besar daripada 2 September sehinggalah habis dia dekat 6 Januari. Okey. Ini pula adalah untuk NZD USD. Tengok. NZD USD. Ni NZD USD NZD US dollar, dia baru saja break 6. Nampak sama kan? Sama kan? 6.1, 61. Tapi breakout dekat New Zealand dollar ni, dan berbanding dengan breakout dekat AUD NZD, breakout NZD ni lebih ni, nampak tak? Dia jauh lagi breakout, maksudnya dia kuat lagi lah ni. Breakout ni ni, dan anda bandingkan dia dengan NZD punya breakout. Ni breakout NZD. Ini breakout NZD. Nampak? Entry kalau ada setup tu je, itu je. Wimun, saya tak trade chef JPY. Ada sebab dia. Saya gunakan dia sebagai momentum indicator. Okey, tapi kalau ada setup chef JPY, kita tengok chef JPY. Faham tak apa maksud saya kat sini? Apa maksud saya dekat sini? NZD US dollar dan AUD ni. AUD breakout lebih jauh. Nampak? Trade apa yang kuat, Wimun? Kenapa trade chef? Chef tak kuat, euro tak kuat. Tengok chef ni, kalau kita trade apa yang kita tahu saham tu kuat, kita tahu company tu kuat dan dia naik, kita beli dia. Kalau anda tengok, kenapa trade chef dan euro? Tengok USD chef, dia tak break lagi 5.2. Apatah lagi yang sebelum ni structure besar kan. USD chef, ni structure ni, sorry, 16.2, dia tak break lagi ke bawah. Ni, ini adalah yang 6.1 untuk NZD USD dengan AUD USD ni kan. Ni 6.1, nampak tak tarikh dia sama? 6.1 kan. Saya baru lagi. Tapi benda logik je pun. Itulah makna chart kan. Ini chef. Chef tak sekuat AUD dengan NZD. Ini 6. Sebab ingat chart dia terbalik. Ini USD kat depan kan. Jadi ini adalah 6.1
Untuk USD Chef, anda tengok Euro. Euro pun sama. Dia tak break lagi. Yang tarikh dia lebih kurang lah dia tak break lagi yang ni. Dia tak break lagi 6.1 tu. Tak break. Dia tak sekuat AUD, tak sekuat NZD, tak sekuat UCAD. Tengok ni. UCAD break. Biarpun dia punya ni adalah tempoh yang lain 21%. Tapi dia break, ada lower low. Jadi kalau daripada sudut ranking, AUD, NZD, CAD, Chef, Euro lemah. US dollar, yen. Kalau kita ambil ranking, ranking pertama antara majors, AUD. Ini leading. Ini king dia apa tu ni. Diikuti oleh NZD. Diikuti oleh antara CAD dan juga GBP. Kan? Diikuti oleh Euro, Chef, US dollar dan JPY. Ni kalau kita tengok ni adalah kepada JPY bawah. Ini ranking dia semasa daripada sudut chart. Daripada sudut structure, ini yang break 6.1 tadi. Ini break 6.1 2021. Dia break level yang lain. Dia break level ni, Okey? AUD, NZD 6.1. Dia break level yang tu. CAD dia 21 bulan dia dah break. Okey. Dia dah break untuk CAD GBP yes dia kuat, tapi cerita dia ini untuk GBP Tengok GBP dia sedang break yang internal, yang dalam-dalam dia dah break awal yang 6.1 tadi. Dia dah break awal. Ni adalah high 4 Januari. Dia dah break awal. Tapi cerita dia dalam-dalam dia dan dia menghampiri kawasan resisten dia. Okey? Tu sebab dia. Dia break benda dalam-dalam. Yang AUD, NZD dengan CAD tadi break yang structure lain. Structure ini. Yang itu tadi GBP structure ini je. Kan? Jadi antara dia orang, AUD dengan NZD serta CAD lebih kuat sebab dia break structure belakang. Structure tingkatan atas lah, dia naik tingkatan level lain. Yang ni dalam level sama kan. Dia macam tingkatan 5, anda hebat dalam kelas anda. Tapi kalau anda melangkaui form 6 punya level, anda lebih tinggi. Ini form 6. Lebih kurang macam tu lah. Susah aku nak explain. Faham? Okey. Faham Raymond? Kenapa instead of chef, jadi cara nak pilih nota-nota ni ada dekat grup kan? Ambil kat grup. Discord. Siapa tak ada lagi dekat Discord, masuk Nampak? Jelas? Jadi tengoklah mana yang kuat, trade yang kuat, beli yang kuat. Gabungkan dengan yang lemah kan? Gabungkan dengan yang lemah. Mana tak keluar pula dia. Gabungkan dengan yang lemah. Jadi ini neutral. Ini lebih neutral. Ini yang kuat. Tak apa. Baru lagi. Tak apa. Tapi logik kan? Pakailah teknik anda. Gabungkan dia. Ini yang lemah. Ini yang kuat. Ini yang neutral. Boleh? Gabungkan. Benda logik je kan? Nampak pun kat chart kan. Kita je buat tak nampak. Kita tengok satu candle. Tu masalah. Okay, so I hope jelas apa yang kuat, apa yang lemah. Dan anda cuma tunggu benda ni je. New Zealand dollar kan. Kita tunggu macam ni. Kalau anda trade dekat H1, anda tunggulah kalau ni buat higher high, kita tahu dia tak complete. Anda tunggulah dia buat 3 wave. Itu je. Tunggu dia buat ni. Tunggu dia buat 1, 2. Lepas tu ada tarik Fibo. Kalau sistem saya, kalau teknik anda pakai teknik anda. 1, 2, 3, kita cari long daripada 7265. Itu je. Dia cari long daripada sini, stop loss bawah ni, TP kira daripada. Nampak? 1, 2, TP daripada area ni. Jauh
break high, chef JPY. Kejap kita tengok chef JPY. Okey. Faham? Chef JPY, sebab saya tak berapa gemar, sebab dua-dua dia sama. Dia, yes, kalau ada set up trade. Kalau ada set up, cerita dia, tengok chef JPY ni. Ni adalah pullback daripada high. Kalau kita ambil daripada ni, dia tak complete lagi. Tapi nampak tak structure dia bukan daripada March. Okey. Masalah saya dengan structure ni, ini masalah saya dengan structure ni. Mazin, ni masalah saya dengan structure ni. Nampak tak? Try zoom out sikit. Nampak tak apa yang anda sedang tengok? Nampak tak? You are looking at sideways market dekat daily. Yes, dekat sini kita ada higher high. Break higher high dan nampak tak breakout dia macam mana? Ni Ini adalah 1. Ini adalah 2. Ini 1 lagi. 2, 3, 4, 5. Then you will have ni 5. Ini adalah 1. Ini akan buat macam ni. So dia naik. Ni akan jadi 1, 2, 1, 2. Ini adalah dipanggil sebagai diagonal. Ini diagonal 1. Ini 1. Ini 1 dalam time yang besar. Ini 1, ini 2. Ini adalah, lepas tu dia akan, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Belum. Saya sedang tunggu. Kalau ada kira lekuk dia, daripada bawah tu ada berapa lekuk. Ingat, kalau kita ada impulsif 5, 9 sampai 5, 9, 13 ada kena jaga-jaga dengan correction besar. Tengok daripada sini ni kira low dia dan structure ni bermula daripada sini kan. Higher high ni daripada sini kan. Kita kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tunggu satu lagi. 8, 9. Kalau anda nak trade intraday, anda boleh trade bila korektif ini. Tapi ingat, anda dekat last leg tau. Kalau dia ada satu lagi low, anda boleh long dia. Untuk shorter term trade. Shorter term trade. Untuk shorter term trade. Saya tak berapa gemar sebab dia kat ujung. Saya tak berapa gemar dia. Kalau dia develop dalam wave 3, itu lebih. Dia ada tempat nak pergilah. Dia ada tempat nak pergi. Chef JPY. Okay. So, bagi saya lah, trade apa yang jelas kuat, apa yang jelas lemah. So, yang kita jelas kuat tadi, daripada movement dekat tu tadi, ini. Baik, saya trade yang ini daripada saya trade yang sebelah-sebelah. Faham? Anda tengok struktur tu pun bukan struktur impulsif. Ini struktur ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dan tantan dia buat satu besar. Saya tak nampak ini. Faham? Tak berapa gemar. Bukannya tak ada. Ni setup ada. Tapi saya tak berapa gemar dengan struktur dia. Dan satu lagi, chef JPY. Ingat, kita ada entry Euro JPY tau. Anda tahu kan? Kita ada entry Euro JPY. Euro JPY, kalau kita ambil daripada tempat yang kita ni, kita entry ni, we are nearing, ni adalah tempat kita punya ni. TP kita adalah 13105. Itu adalah equal leg yang ini. 13105. Jauh lagi. 13105. I don't really like it. Saya tak berapa gemar dia. Sini akan buat lebih, maksudnya ini akan jadi satu yang lebih diagonal tau. 1, 2, 3, 4, 5. Satu yang merah.
2. Jadi dia akan lebih berkecamuk dulu. Kalau dia buat higher high, 2 ni ada trade. Kalau dia break out macam ni, then 2 ni ada trade. Then ada trade. Kalau dia structure macam ni saja, berkecamuk macam ni, itu boleh jadi diagonal. Tak berapa gemar. Tak, bukan dia lemah. Cumanya dia tak pergi sangat. Tu dia. Dia tak pergi sangat. Tengok structure. Bila anda tengok gambaran besar, dia ada tahu apa aku nak trade, apa aku nak pilih. Boleh? Macam kita beli saham lah. Kita beli company kuat. Dia memang naik, tapi dia naik slow lah. Beli saham yang company kuat. Orang lain pun beli kan. Okey. Apa lagi? Yen, dolar, gold. Mana gold? Gold. Tak. Gold not for you to trade at the moment. Kalau nak masuk gold, I would suggest untuk yang jangka panjang. Sebab dia masih dalam range. Maksudnya price ni, di sini low-low tau. Ni low-low. Ini low-low. So, kalau nak masuk shorter term, gold masih ke bawah. But, memahami bahawa dekat time frame besar, kita ada higher high. Ni gold. Ni maksud saya. Ada tak saya simpan? Ni gold. Ni maksud saya. Kalau kita lihat gold ni, daripada 7.8, ni adalah peak dia, sama seperti US 10 years tadi. US 10 years 6.8, US 10 years 6.8, ingat tak tarikh dia? 6.8, gold 7.8. Maksudnya bila interest rate ni start naik, gold mula jatuh. Gold mula jatuh. Okay. So, apa yang kita boleh lihat dekat sini, kalau kita lihat structure semasa, ini masih tak dengan lower low yang berlaku kat sini, saya expect this move tau. Kalau saham masih naik, saya expect this move untuk gold. Barulah dia naik. Untuk jangka pendek, we are looking at ke bawah. Tapi trend besar ada higher high. Dan dia tak break lower low kat sini. Maksudnya trend dia masih kat atas, dekat H4 ke atas. Yang trend kecil ni, ini adalah M15. M15, series of high, low, lower high, lower low. So, dia tak ada, trend kecil dengan trend besar tak sama. So, saya tak gemar. Tak jelas. Trend dia tak jelas. Ini adalah untuk gold. So, ini dekat daily. Ini, ingat, ini bukan untuk anda trade. Sebab, tengok stop loss dia. Ini bagi mereka yang beli dan simpan. Itu anda boleh masuk yang ini. Saya dah letakkan dalam ni. Itu position trade. Gold dan juga silver. Sama. Gold dan juga silver. Silver saya akan tengok level dia balik. Silver. Ni silver. Ini silver. Okay. Silver. Ni nampaknya ke atas lagi B. So saya akan tarik, tunggu ni complete. Kalau dia tak break out atas, level kita masih sama. Kalau dia break out atas, melengkapkan B ni, then kita akan lonjakkan ini ke atas sikit. Daripada extreme 6, ini daripada 1 Februari. Ini higher high. Yang break berapa bulan? 7 Ogos, 6 Ogos. Interest rate naik, kalau dia diikut interest rate, dalam kes kita sekarang ni, interest rate naik disebabkan oleh kemungkinan inflasi. Inflasi berlaku sebab orang duk beli barang, ada permintaan, barang tak banyak, harga barang naik. Boleh Mi? Inflasi dia ada dua, demand side dengan supply side.
Demand side, ni demand. Demand, permintaan meningkat, barang naik harga. Supply side bila supply tak banyak, barang naik harga. Okey, cerita dia sekarang ni, ekonomi start buka kan? Ini naik. Supply tak banyak, semua orang ada tempat kilang tak 100% lagi, ada tempat yang masih MCO, ada tempat yang ni, supply tak banyak. Itu sebab inflasi naik. Okey, bila inflasi naik, orang berbelanja, permintaan kepada loan, kepada pembiayaan, kepada leverage, kepada funding akan meningkat. Lagi banyak orang buat loan dah. Kalau anda bank, kalau Amy ada bank, lagi banyak orang apply loan, anda tahu orang nak apply, sebagai seorang business person, apa anda buat? Anda naikkanlah keuntungan anda. Keuntungan anda apa? Interest. Faham? Jadi dia ada kena-mengena kat situ. Nampak? Itu interest rate. Ini sehat, ini okey. Selagi ada demand, selagi sentimen masih okey. Tapi kalau ini mahal sangat, orang dah start turun demand, ini kena turun. Faham? Pada waktu tu inflasi juga akan turun. Nampak? Sebabnya bila demand ni orang tak beli barang, inflasi turun dah, interest rate turun. Sebab tak banyak orang apply loan, orang tak beli barang. Simple. Boleh? Dia ada jenis-jenis inflasi, tapi saya jelaskan apa yang general. Tak payahlah yang banyak dalam-dalam sangat. Tetapi kalau selagi dia demand dia ada, selagi itu interest rate boleh naik. Itu yang kita nampak benda ni tadi. Itu yang kita nampak ini tadi. Mana dia tadi? Itu yang kita nampak benda ni. Ini wakil interest rate lah. Interest naik untuk fiskal negara. Bukan. Okey. Dalam ekonomi, kita ada tiga pihak. 5 minit je lagi. Okey, sekejap ya. Saya curi masa Zatul dulu. Kejap. Kita habiskan market dulu. Aduh, sekejap je, 1 jam. Astaghfirullahalazim. Okey, minyak ada set up, but saya tak entry dia sebab ini dah sampai equilibrium. Minyak 1, 2, okey, kita dah sampai equilibrium. 4 ni ada set up tapi kita dah tak ada sequence. Memang tak cukup masa lah. Tapi kalau anda tengok structure daripada sini, 1, 2 ni, tengok ni. 1 dan 2 ni pun sama. Sini tak ada equilibrium. 1, 1, 1 kan ni ada orang baru ikut. Saya faham. Kang apa benda lah Zul. Aku nak tahu nak masuk apa kan. Ni tak, minyak turun, saya tak entry dia. Okay, Copper masih menaik. Copper sama, there is no set up because dia punya pergerakan semasa dah sampai. Trend dia kita tunggu dia reset. Itu in other word lah. Ini adalah dekat copper. Cat ni tak cukup. Ini maksud saya. Daripada low kat sini kepada high bulan 9 dan turun ni, dia dah sampai area equilibrium. Ni dah sampai. Trend dia dah mature, dah matang. Anda tunggu sama ada dia break 1618 ataupun dia turun, dia buat structure baru, yang lain daripada yang belakang-belakang ni. Maksudnya dia memperbetulkan daripada bawah ni. Daripada bawah ni kita dah ada benda ni maksudnya. Ini 1, maksudnya macam ni lah. Ini 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia break high sini. Barulah kita ada incomplete sequence baru lain. Barulah kita tengok, ambil Fibo macam ni pula. Atas, bawah. Selagi bawah 1, 3 wave kita long. Trend ke atas. Itu adalah untuk copper. Tak ada masa ni.
Okay. Euro AUD bounce, Euro AUD any bounce, 3 wave kita cari untuk short. Euro AUD bounce ini ya. Belum sekarang. 1 hour belum. Ni masih progress. Sini nanti. Belum masa ni. Dan Euro GBP masih ke bawah. Ingat, ini pun tak ada equal leg. Dah trend dia dah matang. Kenapa matang? Ni Euro GBP ya. Dia dah cecah ni. Sejak daripada March punya ni, kita ni tak habis lagi ke bawah, tapi untuk struktur dalam ni dia dah tamat. Untuk struktur dalam ni dia dah tamat. Euro GBP stand on the side dulu. GBP AUD saya cuba minat kalau dia break out. Cepat-cepat. Okay. GBP AUD saya cuma berminat sekiranya dia break sini. Sekarang ni masih dalam sideway market. Dia break tak, saya tak berminat. Saya tak minat. GBP NZD pun sama. Sekiranya dia buat dua ni, anda boleh cari peluang untuk short. Sekiranya dia buat dua ni, kita akan kira kita punya equal leg macam ni. A, B, sini. Faham? Tunggu, letakkan alert kat sini, W. Letakkan alert. Kalau ini start jatuh, itu adalah indeks dynamic. Boleh? Kalau dia buat itu, kalau dia terus jatuh daripada semasa, tunggu dia break sini dulu, baru anda trade. Tunggu dia break ini. GBP AUD. Tunggu dia break ini dahulu. Tunggu dia break low ini. Dalam ni dia sideway, tak ada apa-apa. Dia break low kat sini, baru kita ada high, low, lower high, lower low. Dia buat yang merah ni. Sini kita enter. Sebab dekat belakang ni 5 wave. Ini 5 wave. Sini pun akan ada 5 lekuk. Faham? Sini akan ada 5 lekuk. Sini dah ada 5 lekuk. Boleh? Okey? Berapa dah jam? Dah curi masa sikit. Besok, Amy, esok tanya saya pasal yang nak faham 3 kumpulan bila kita bercakap mengenai fiskal, monetary dan juga kepada mereka yang menerima polisi dia. Tanya saya besok. Okey, tak sempat saya nak jelaskan. Okey, insyaAllah bersama lagi pada esok.